Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton Malaysia Gazette. Saya kini berlintas langsung di Markas Taktikal Pantai Baru Morib bersama dengan pasukan PGA, Jabatan Imigresen dan juga Polis Diraja Malaysia bagi mengikuti aktiviti mereka bagaimana tangkapan Ops Benteng, iaitu tangkapan parti yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini mereka baru saja diterima arahan brief daripada ketua. Selepas saja menerima maklumat daripada pihak ketua tentang parti. Boleh follow ah. Dan ketika ini para media semua sedang mengikuti mereka untuk pergi ke tempat untuk tangkapan parti. Okey, difahamkan operasi ini diketuai oleh penonton pegawai pemerintah Batalion 4 PGA, iaitu DSP Ibrahim Hussein yang berada di hadapan saya ini. Tolong. Tangkapan parti ini melibatkan polis, iaitu PGA, dan juga beberapa pegawai yang lain. Itu mungkin boleh brief sikit tak sekarang ni mereka sedang melakukan ini? Okey, sekarang ni apabila kita telah menerima maklumat berkaitan dengan pendaratan parti, kita akan mengarahkan satu tim terdiri daripada satu pegawai dan 4 anggota serta 4 anggota rela untuk mengesan parti-parti yang kita terima maklumat yang dikatakan telah mendarat di perairan Pantai Selangor. Jadi sekarang situasi kita adalah untuk mengesan parti-parti yang cuba menyusul masuk melalui hutan bakau dan juga hutan-hutan tebal di perairan Selangor. Jadi untuk sekarang anggota kita masih giat mengesan parti-parti yang dikatakan cuba masuk ke perairan kita. Baik, tadi Tuan Ibrahim baru saja memaklumkan kepada kami tentang beberapa pegawai Uish.
Oh, basah. Sini antara parti-parti. Okey. Baik, kepada penonton Malaysia Gazette yang baru menonton, ini adalah mengenai tangkapan parti melalui observation yang dilakukan oleh pihak polis PGA. Kami terpaksa lagi di tempat buka. Lalu naik. Lalu lah. Sudah. Ini beberapa tangkapan parti yang telah berjaya ditangkap oleh pihak polis bersama rela. Bubur ada bubung dengan siapa kat sini? Apa? Okay, garis-garis tu. Ha? Tadi. Apa yang lagi jadi tu? Garis. Go ah. Mursila Marsio. Kat mana ni? Kat Morib di Pantai Morib. Di berdekatan dengan markas PGA di sini. Kita baru saja ditangkap di dalam blue car. Korang dah biasa dah jalan masuk ke sini? Korang masuk ke jalan yang tak diwasa ni? Pertama kali? Okey, bawa naik lori ah. Okey, bangun.
ni akan dibawa naik lori ya. Satu parti. Balik. Mari dulu. Escort. Ni escort. Betul Ini beberapa pegawai anggota polis yang hadir naiki motor khas oleh bagi menangkap tangkapan parti di SPT ni. Sila. Selalunya mereka ni dah pun ditangkap oleh pihak parti akan dibawa ke markas. Nak best ni kita angkat yang real. Macam video tu buat tu. Beberapa tempat dan sekarang dia sedang dipergiatkan lagi SPT ini bagi menangani penyerangan wabak COVID-19 daripada parti di Malaysia. Dia apabila telah ditangkap mereka akan disanitasi di pegawai polis dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan juga keselamatan negara. Mereka masih lagi menjagakan SOP. Pemakaian SOP itu amat penting bagi sanitasi dengan pemakaian berteknikal sarung tangan. Bagi Ops Benteng kali ini difokuskan daripada mereka yang berada di darat yang telah pun tiba parti yang telah pun berada di darat, dan mereka ni telah pun ditangkap di dalam kawasan Bakau. Dan Ops Benteng pada hari ini yang saya bawakan secara langsung ni adalah bagi menguji aset-aset dalam tangkapan parti yang dilakukan oleh pihak Polis Raja Malaysia iaitu BGA dan juga Rela. Dalam operasi ini ramai 5 parti berjaya ditahan, dan semua parti juga akan disanitasi apabila mereka sudah ditangkap. Ini adalah bagi mencegah penularan COVID-19. Ops Benteng ini adalah terlibat dengan National Task Force Ini betul-betul dia ni. Ini actually ini adalah lakonan
dan tapi ini adalah memfokuskan pada aset-aset yang telah pun yang digunakan oleh pihak anggota National Task Force dalam post painting. Kontak satu. Buat apa? Makan. Weh, siapa tu duduk? Nyentong. Okay, mereka ni apabila dah telah boleh tahan, mereka akan lapor diri di sini. Okey dah. Ni, tunjuk dulu. Selepas dah ditahan parti ni, mereka belum memberi nama jika mereka di pasukan gerakan am PJA. Mereka akan ambil bukti peribadi mereka. Betul kan nama tu? Ha? Cepat. Jokowi. Mereka. Ni ketua dia ni. Bila parti yang kelima, Dari mana? ada jama dan mereka boleh beri nama dan berasal dari mana. Mereka perlu, dan ketika ini ketua akan memaklumkan bahawa mereka perlu pergi ke balai untuk membuat laporan. Balik. Muhammad Fazli bilang saya itulah pilihan saya sampai sekarang masih dia betul sampai sekarang masih ada. Jadi mereka ni akan dibawa naik ke lori untuk dibawa ke balai. Ya, actually ini adalah lakonan dahulu sebenarnya. Lakonan je untuk mengetahui untuk menguji aset-aset dalaman dalam tangkapan parti ya. Dan untuk maklumat anda, siapa yang baru saja menonton, ini adalah scene bagi Ops Painting tangkap parti yang telah pun dilaksanakan daripada 6 Mei 2020 lagi. Okay, di sini ada beberapa pegawai telah hadir di sini. Okay, selepas mereka ditangkap, mereka akan hadir ke balai. Selain daripada kita patuhi prosedur Okay. nanti dekat mana? Oh, okey. Okay, Tuan, tadi brief sikit lah, mereka lepas dah tangkap tu mereka akan bawa ke mana dan macam mana proses tadi? Okay, selepas tangkapan dibuat, kita akan bawa balik ke market kita untuk dibuat dokumentasi, buat laporan polis dan serahkan kepada pihak pegawai penyiasat. Selain pada itu juga kita mesti mematuhi SOP COVID supaya kemasukan parti ini tidak bawa bersama penyakit COVID yang boleh merebak kepada warga negara tempatan. Jadi Tuan, sepanjang tangkapan tu pernah tak yang mereka ni tak pakai tak pakai topeng muka ataupun akan diberi topeng muka juga? Selepas tangkapan kita akan bagi topeng muka supaya anggota-anggota kita terlibat tidak dijangkiti sekiranya parti-parti berkenaan ada penyakit COVID. Dan selepas daripada tangkapan tadi, tuan-tuan boleh tengok bagaimana selepas sahaja kita buat balik di market kita telah sanitize, bukan sahaja pada anggota kita
tetapi juga kepada parti-parti yang kita buat tangkapan. Tuan, ada rampasan handphone ke wang tunai apa dirampas daripada mereka tadi? Kita juga ada merampas beberapa peralatan. Biasanya sedikit wang tunai dan juga handphone. Handphone ni biasanya digunakan oleh mereka untuk berhubung dengan tekon-tekon darat untuk ambil dia dan dibawakan ke suatu tempat yang boleh dia dihantar kepada tempat yang dia hendak pergi. Okey. Baik. So ni lepas ni mereka akan dibawa ke balai. Lepas ni dia akan dibawa ke balai dan tindakan pihak balai untuk mengambil tindakan lanjut. Okey, baik. Baik, tadi yang masuk ni diorang nak kesemua parti-parti yang masuk ke Malaysia ni adalah untuk bekerja di sektor-sektor, terutamanya sektor pembinaan, perkilangan dan dalam sektor yang memerlukan khidmat kerja pada mereka, terutamanya melibatkan buruh-buruh kasar daripada Indonesia. Tuan, mereka tahu kalau dimasuk ni memang akan ditangkap kan sebab tak ada dokumen apa, tapi still mereka berani boleh masuk sanggup ambil risiko tuan. Ini bergantung kepada sebagai hidup mereka di negara tempatan. Mereka perlu datang ke negara ini untuk mendapatkan pekerjaan yang memberi pendapatan pada mereka untuk menjara kehidupan mereka. Selalunya diorang yang masuk ni dia first time masuk ataupun dah tahu, memang dah tahu dah cara-cara nak masuk sini. Biasanya kemasukan mereka ni diuruskan oleh sama ada tekon darat dan juga tekon baru, tekon laut dan juga tekon darat yang memudahkan kemasukan mereka daripada negara jiran ke negara kita. Sehinggalah dia pergi kepada sektor-sektor yang memerlukan khidmat kerja mereka. so ni kira diorang dah Mereka masuk. yang datang ni, mereka adakah perlu mereka ni bayar sejumlah wang kepada tekong ke untuk dapat dibawa sini ke macam mana? Sudah pasti Ada wujud, mereka ni akan membayar kepada dua tekong, terutama first tekong laut dan juga tekong darat yang menguruskan mereka sehinggalah mereka sampai kepada sektor pekerjaan yang mereka bekerja. Selalunya berapa jumlah yang dia kena bayar kat Tekom ni? Biasanya bergantung kepada kesukaran dia masuklah, biasa antara 1,000 hingga 2,000 lah untuk siap kepala yang masuk ke negara kita. Setakat yang ditangkap ni, kes-kes ni sebelum ni ditangkap, ada tak mereka mengaku sampai mereka terpaksa bayar beribu-ribu ringgit untuk seorang datang sini? Sebagaimana Tekong. saya bagi tahu tadi, antara 1,000 hingga 2,000. 2,000 itu je lah. Itu daripada negara yang terdekat lah, belum lagi negara-negara yang jauh daripada perairan Malaysia. Okey, baik. Terima kasih tuan. Dan Okey, baik. Tadi Tuan Ibrahim telah memaklumkan bahawa mereka telah dihantar ke balai polis di bahagian Keset. Masuk semua ya. Duduk. Buat ujian saringan. COVID test. Sorry. Baik, ini selepas saja mereka ditangkap oleh pihak PJA, mereka akan dihantar ke balai polis dan melakukan saringan sebelum dibawa masuk ke lokap. Dan ujian saringan ini akan dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan
pegawai kesihatan yang ada di balai. Tak nampak. Asyik nampak. Ketika ini, seperti mana anda saksikan di sini, Kementerian Kesihatan sedang melakukan ujian serentak COVID-19 terhadap parti yang ditahan. Ini adalah parti yang telah pun ditahan akan melakukan ujian saringan COVID-19 sebelum mereka dibawa masuk ke lokap. Lepas saja berjumpa dengan pegawai penyiasat untuk memberikan keterangan tentang kehadiran mereka tiba di Malaysia. Untuk maklumat anda, siapa yang baru saja menonton Malaysia Gazette, ini adalah Oats Painting khas NTF iaitu National Task Force bagi menguji aset dalaman menangkap parti di Malaysia, dan Oats Painting telah pun dilaksanakan sejak 6 Mei 2020 dan diteruskan sehingga kini bagi mengekang penularan COVID-19. Dan ini adalah langkah-langkah yang mereka lakukan selepas saja menangkap parti di perairan negara. Dan sebelum mereka dibawa masuk ke Malaysia untuk tangkapan, mereka perlu menjalani saringan COVID-19 oleh pihak TKM. Dan kebanyakannya mereka ni yang hadir di sini adalah bagi mengisi kekosongan jawatan di sektor-sektor pengilangan, tanaman, kebanyakannya. Okay, sekarang dah settle di bahagian KTM dan kini di bahagian Jabatan Immigration pula. Pantas sikit lah. Sorry, John. Muhammad Razak, ini apa kes? Oh, okay. Ini adalah kes tangkapan parti melalui Oats Painting. Dan kini pihak Jabatan Immigration menahan mereka selepas melakukan ujian saringan COVID-19. Mereka perlu memakai baju biru, menunjukkan bahawa mereka adalah tahanan immigration. Nanti buat dokumentasi dulu kot. Datang ke depan sana dulu. Tangkapan parti dari pihak Jabatan Immigration. Mereka akan pakaikan baju biru menandakan mereka adalah tahanan immigration. Kalau berbaju lain menunjukkan mereka tahanan mungkin SPRM ataupun pihak ataupun tahanan lain. Ini merupakan parti kedua dan mereka perlu melaporkan diri ke Jabatan Immigration, bukti peribadi mereka dan asal daripada mana.
digari oleh pihak polis, gari itu akan dibuka dan mereka perlu memakai gari oleh pihak immigration. Pakai baju. Adalah parti yang terakhir. Lepas mereka laporkan diri, akan dibuka gari oleh pihak polis dan seterusnya memakai baju tahanan immigration oleh Jabatan Immigration punya. Jadi masuk salah satu lain. Duduk. Selepas mereka ditahan, mereka akan dibawa naik ke lori Jabatan Immigration untuk dibawa ke Jabatan Immigration.
Lepas saja mereka dah memakai baju tahanan imigresen dan juga digari, mereka akan dibawa ke lokap tahanan imigresen yang menggunakan lori ni. Saya nak temu ramah siapa yang imigresen ni? Ni imigresen? Kumar. Saya Kumar. Kat sini? Mana Alifah ke kita tadi? Boleh. No, dia yang tadi polis tadi kan. Jadi tuan, mungkin sekejap saya klik lah. Sorry. Jadi mungkin tuan boleh brief sikit lah tentang proses daripada Jabatan Imigresen tadi macam mana selepas petangkapan parti daripada dapat daripada Balai Polis Batik, Balai Polis. Ini IPD ulangan Aha. Okay. Boleh? Test. Gelap sini tuan? Ke sini boleh? Sana ramai ni tuan. Ramai tengah duduk ni. Boleh. Okey, Raizat. Masuk. Imigresen negeri okey. Imigresen negeri Selangor. Sorry. Okey. Dia pasal Okay, boleh start? Okay, boleh start? hari ini kami daripada Jabatan Imigresen Negeri Selangor ada menerima pendatang asing tanpa izin iaitu parti daripada satu operasi Ops Benteng Khas OBK yang telah dijalankan bermula daripada 19 hari bulan sehingga ke hari ini. Pada hari ini kami ada menerima parti daripada pihak IPD Lulangat yang membuat tangkapan dan akan diserah kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan lanjut. So pada peringkat Jabatan Imigresen kita akan tangkap semula parti atas serahan daripada pihak polis sebagai serahan daripada agensi, dan tangkapan semula akan dibuat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan siasatan akan dilakukan, dan kesemua parti yang ditahan akan ditahan reman selama 14 hari di bawah Seksyen 51(5)B Akta Imigresen untuk siasatan. Hasil siasatan akan dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya, dan sekiranya ada kesalahan, pertuduhan di mahkamah akan dibuat. Selepas pertuduhan mahkamah, kesemua OKT ini akan didakwa di Mahkamah Khas Parti di Semenyih, dan kemudian akan dihantar ke penjara setelah untuk menjalani hukuman mereka. Jadi mereka dihantar penjara di mana tuan? Penjara kalau di negeri Selangor ni kita akan dakwa di Mahkamah Parti Khas Semenyih, dan OKT yang dijatuhkan hukuman akan dihantar ke penjara Kajang. Jadi kita tahu dalam situasi COVID ni kan, jadi macam mana pihak imigresen nak tangani situasi COVID di dalam penjara itu sendiri? Okey, untuk menangani situasi COVID di dalam penjara ni, kita berhubung rapat dengan pihak Jabatan Penjara, di mana pendakwaan kita akan jalankan dalam sebulan 2 kali, iaitu pada 1 hari bulan, 2 hari bulan, awal bulan, dan di pertengahan bulan, 15 hari bulan dan 16 hari bulan. So pendakwaan kita akan jalankan time tu, dan penerimaan akan penjara akan buat. So
So itu cara kita untuk mengawal kemasukan di penjara, di mana kekangan timbul atas kesesakan di penjara lah. Jadi proses mereka selepas mereka ditahan tu akan dihantar balik pulang tu macam mana pula Puan? Mungkin Selepas berkongsikan. mereka habis menjalani hukuman di penjara, semua parti yang telah menjalani hukuman penjara ni yang dipanggil sebagai banduan dagang akan diserahkan kepada Jabatan Imigresen semula untuk ditahan di depo-depo imigresen seluruh Semenanjung untuk proses pengantaran pulang mereka. Jadi depo di bawah Jabatan Imigresen ada berapa banyak? Depo kita ada 13 depo di Semenanjung ni, di bawah Darjah. Setiap negeri ada depo tahanan parti kita. Biasanya proses pengantaran ini dia akan ambil masa berapa lama tu? Proses pengantaran pulang ni buat masa pandemik sekarang mungkin agak perlahan pasal penerimaan di negara asal sendiri dan kekangan ke pesawat untuk hantar mereka balik, dan kita ada menghadapi kekangan inilah. Kalau tidak, flow akan berjalan dengan seperti biasa. Kiranya mereka sudah ada, ini penghantaran pulang akan dibuat dan pulang kepada negara asal mereka menerima dalam situasi COVID ni. Kalau mereka ada yang positif dalam penjara tu macam mana pihak JIM nak asingkan? Okey, di semua depo imigresen kita ada pegawai perubatan. So sekiranya ada jangkitan COVID, perkara pertama kita akan buat pengasingan di dalam depo itu sendiri atas nasihat pegawai KKM yang distationkan di semua depo. Kita ada pegawai perubatan dalam tu. Sekiranya memerlukan rawatan lebih lanjut di hospital, kita akan hantar OKT ini di hospital. Kalau di Selangor, selalunya kita akan hantar ke hospital Sungai Buloh lah untuk mendapat rawatan. Selepas rawatan dan kemudian dia dibenarkan balik, dia akan balik semula kepada depo. Semasa di hospital Sungai Buloh masih lagi di bawah jagaan Jabatan Imigresen lah. Alright. Terima kasih. Tuan. Kau ramai aku tengok tunggu start buat. Start kau lambat. Hari ni kerja laju. Ha? Sorry. Buat live. Sini. Kat sini lah. Kat bendera ni kan. Tuan-tuan kat sini. Kena kereta Pak. Tuan minta klip kat baju. Boleh tolong ni. Ni okey ni. Boleh sekejap Alright. Boleh? Bang tegak sini. Ha, betul. Okay Tuan. Boleh? Okey, pada hari ini kita telah nampak bagaimana kita telah merancangkan satu operasi di bawah Op Betting Khas bersama rela di perairan pantai Selangor. Jadi untuk tangkapan ini kita telah membuat tangkapan ke atas 5 orang parti dari negara luar yang memasuki perairan negara kita. Jadi saya nak malukan di sini, walaupun kemasukan parti ini ke negara kita, kita masih lagi mematuhi prosedur tangkapan dan juga prosedur COVID supaya kemasukan parti ini tidak membawa penyakit COVID kepada warga negara kita. Jadi tadi tuan-tuan telah dapat lihat bagaimana proses sanitasi dan juga pemeriksaan oleh pihak KKM sehingga disahkan negatif, barulah dia dihantar ke lokap. Sekiranya positif, kita akan hantar ke pusat rawatan dan kita beri rawatan dan juga kita akan buat tahanan dan buat siasatan sehinggalah kita serahkan pada pihak imigresen untuk tindakan susulan. Jadi sepanjang mereka kena kuarantin tu 2 minggu ditahanlah oleh pihak polis. Dalam tempoh 2 minggu tu kita akan tahan, sekiranya positif kita akan tahan di pusat kuarantin dan akan diberi rawatan, dan juga parti yang didapati bersalah kita juga akan buat siasatan sehinggalah kita dapat pengesahan daripada pihak imigresen mengatakan mereka ini tidak ada apa-apa dokumen ataupun melanggar syarat-syarat di luar akta imigresen, dan kita akan hantar ke
penjara untuk tahanan. Tuan, berapa tadi dapat maklumat pergerakan mereka dalam hutan ni? Jadi lebih kurang 44 petang tadi kita telah dapat maklumat daripada pihak NTF yang menggunakan aset mereka dan dia telah salurkan kepada Martek PGA di Morik. Selepas saja dapat tangkapan, dapat maklumat, kita terus gerakkan kita punya tim operasi dan terus ke lokasi yang kita dimaklumkan oleh pihak NTF. Jadi kolaborasi antara pihak PGA dengan NTF telah berjaya membeteras kemasukan parti. Apa diorang buat dalam semua tu? Diorang bersembunyi berapa lama tadi ya sebelum dijangkau? Sebenarnya kita melihat kepada MO dia, modus operandi parti-parti ini. Biasanya dia daripada perairan negara jiran dia akan masuk ke perairan negara kita, biasanya pada air pasang. Dapat memudahkan dia mendarat ke berdekatan dengan daratan. Jadi kita memberi fokus kepada masa air pasang dan juga maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada sumber-sumber yang kita telah percayai lah. Jadi sekiranya ada maklumat dan kita terus ambil tindakan. Jadi kalau tempoh dia daripada PGA dah tangkap tadi, tempoh dia nak sampai ke immigration dalam satu hari malam tu juga ke atau macam makan esoknya ke? Dia sebenarnya ada dua situasi siasatan. Pertama, siasatan oleh pihak polis dan yang kedua siasatan oleh pihak immigration. Tadi sebenarnya adalah siasatan oleh pihak immigration. Sekiranya siasatan oleh pihak polis, kita akan jalankan siasatan, tetapi pengesahan daripada Jabatan Immigration yang mengesahkan sama ada parti-parti berkenaan mempunyai dokumen ataupun menyalahi peraturan immigration, kita perlu mendapatkan daripada pihak immigration sehinggalah sekiranya didapati menyalahi bawah Akta Immigration, kita akan rujuk kepada pihak pendakwaan untuk pentuduhan di mahkamah di daerah-daerah berkaitan lah. Sepanjang tempoh tu mungkin durasi itu berapa lama? First remand yang kita perolehi adalah dalam tempoh 14 hari. Biasanya pihak polis dengan pihak immigration memang ada kerjasama yang baik sehingga kan kita boleh selesaikan dalam tempoh kurang daripada 14 hari. Kemungkinan dalam tempoh seminggu ataupun kurang daripada seminggu. Tetapi first remand yang kita perolehi adalah dalam tempoh 14 hari dan dalam 14 hari itu kita boleh selesaikan siasatan untuk Akta Immigration. Tuan, waktu tangkapan tadi dekat hutan tebal tu, diorang ada cuba bertindak agresif tak? Lawan ke lari ke? Setakat ni dia masih lagi tidak begitu agresif lah. Ini kemungkinan anggota kita mempunyai kekuatan dari segi peralatan dan juga dari segi kita punya kekuatan lah. Ada buat apa-apa rampasan ke tuan? Setakat tadi kita tidak ada rampasan-rampasan yang boleh menyalahi daripada kanun kesiasaan dan juga lalai peruntukan lah. Cuma rampasan berkaitan dengan sedikit wang tunai dan juga handphone lah. Handphone ni biasanya digunakan untuk berhubung dengan tekon darat lah supaya memudahkan pergerakan mereka daripada perairan tadi kepada daratan sehinggalah dia pergi kepada sektor pekerjaan. Maksudnya adalah orang tempatan yang bantu dia untuk masuk. Memang kalaulah sekiranya tidak adanya tekon darat ataupun tekon laut, saya percaya parti ni amat susah untuk masuk ke perairan kita. Maknanya ada satu pihak kedua yang menguruskan kemasukan parti ini, sama ada daripada tekon laut ataupun tekon darat. Yang tu kita akan memberi fokus supaya tidak adanya satu pihak yang kedua ni menguruskan kemasukan parti. Kalau tidak adanya pihak kedua ni, kita boleh berdasar parti dengan lebih berkesan. Maksudnya yang parti tu dibayar kepada pihak kedua ke macam mana tuan kalau dia nak masuk sini ke? Pihak parti ni dia akan bayar kepada dua pihak. Satu tekon laut dan juga tekon darat. Sehinggalah dia pergi kepada sektor pekerjaan. Mana dua pihak ni yang menguruskan mereka. Mana tekon laut menguruskan di laut dan tekon darat ni menguruskan di daratan. Lazimnya mereka masuk sini, mereka akan bayar berapa anggaran? Biasanya dia akan bergantung kepada jumlah yang diminta oleh tekon-tekon tu lah. Biasakan anggaran lebih kurang daripada 1,000 hingga 2,000 lah. Itu adalah parti yang berdekatan negara kita.
Tuan, bagaimana dengan kesiapsiagaan aset untuk kontras? Memang kita walaupun kita menghadapi COVID-19, kita masih bersedia dengan penugasan-penugasan hakiki kita, iaitu outbantain COVID ni untuk memberteras kemasukan parti di sepanjang perairan kita, terutamanya perairan Selangor lah. Sebab apa perairan Selangor ni menjadi fokus kepada parti-parti ini disebabkan oleh menawarkan pekerjaan yang lumayan dan juga memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan. Jika dibandingkan di negeri-negeri seperti Perak, Kelantan, Terengganu, di sana peluang pekerjaan untuk parti ini kurang sedikit berbanding dengan Selangor. Terutamanya melibatkan sektor pembinaan dan juga perkilangan. Tuan, setakat ni ada wujud keperluan tak untuk menambah aset-aset untuk menyokong operasi pengawasan di sini? Penambahan aset ni selalu kita akan buat penambahbaikan, terutamanya pihak NTF lah. NTF ni dia adalah satu organisasi yang menyelaraskan antara agensi-agensi penguatkuasaan yang melibatkan ATM, polis, immigration, kastan, APMN, rela dan sebagainya. Boleh dikatakan semua agensi penguatkuasaan tu kita komunikasi bahawa NTF untuk mengambil tindakan. Okey, itu saja. Terima kasih. Ini adalah untuk sesi fotografi. Okey, nak buat kolaborasi sini agensi ada ni. Untuk ambil gambar ni. Okey, baik, itu baik, tadi selesai saja sudah sidang media daripada pihak komentar yang berada di sini, iaitu Tuan Ibrahim. Jadi saya kira itu saja dahulu laporan saya di Markas Taktikal Pantai Baru Morib berhubung dengan outbantain oleh pihak National Task Force, iaitu Jawatankuasa khas kebangsaan bagi membantras outbantain, iaitu tangkapan parti di sini. Baiklah, saya kira itu saja dulu laporan saya. Untuk lebih detail anda boleh juga layari portal kami di www.malaysiagazette.com.my dan juga tonton di media sosial kami, iaitu di Facebook, Twitter, YouTube Malaysia Gazette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.